غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Inilah sama-sama kita baca dulu muka surat 216 ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang suka dan sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami.
Dan juga ingatanmu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang mewasiatkan kepada kami untuk berdoa kepadanya, serta muslimin muslimat seluruhnya, khususnya saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Gaza, di Palestin dan di mana jua mereka berada. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan jua kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kau ampunkanlah juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni telah dahulu meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami sekalian rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu doa khusus yang kita doa setiap kali kita bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Tajuk hari ini berkaitan dengan wali Allah. Kita nak kenal wali Allah. Mungkin sebelum ni kita kata orang tu wali Allah, orang ni wali Allah. Kita nak berkenalan dengan apa yang disebut wali Allah ini. Kata Allah Allah. Allah ni maknanya satu perkataan tambih ataupun peringatan. Ketahuilah semua. Maknanya Allah minta semua kita kena tahu. Apa dia? Inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, dia terjemah dalam tafsir para wali. Para wali. Maknanya inna awliya Allah, kalau kita nak kenal wali Allah tu, siapa dia? Bagaimana dia? Satu dari sudut jaminan dia di dunia akhirat, di akhirat nanti jaminan dia. Allah kata la khaufun alaihim. La khaufun makna khauful azab. Tidak akan ada ketakutan ditimpa azab neraka dia alaihim, atas mereka. Makna dia selamat daripada azab. Aulia Allah ni satu jaminan dia selamat daripada azab neraka Allah. Walahum, dan tidak juga mereka itu yahzanun, akan bersedih kerana tak boleh masuk syurga. Maknanya dia dijamin syurga. Selamat neraka, jamin syurga. Itu awliya Allah. Tidak bersedih ni kata ulama atas apa yang dia tinggal di dunia. Maknanya kalau wali Allah ni, kalau dia meninggal, dia tak fikir langsung dah tentang dunia. Dia rasa happy. Dia nampak akhirat. Dah, dia tak bersedih. Baik, kenapa kalau kita tengok dalam ayat ni Allah kata la khaufun alaihim. Dua perkataan kelebihan wali Allah ni, dua. La khaufun alaihim satu, walahum yahzanun dua. Dalam Quran kalau kita jumpa dua perkataan ni, kita mesti rasa happy. Kita doa kepada Allah supaya Allah masukkan kita bersama orang ni.
Sebab la khaufun ni kata ulama termasuklah saat berlaku kematian. Dia nak mati tu, dia tak rasa susah. Dia tak rasa sakit-sakit, tapi dia tak rasa terseksa. Sakit-sakitlah tapi tak terseksa. Kalau nak mati tak terseksa, duduk dalam kubur, selamat, akhirat tidak dimasukkan dalam neraka. Ni dia panggil la khaufun. Khauf takut. Kan? Takut. Saat bila takut, kita hak paling takut masa susah. Susah yang paling tinggi ialah masa nak mati. Ya. Dan masa nak mati permulaan susah. Jadi bagi wali Allah, nak mati pun dia tak susah. Dan takut kedua yang duduk dalam kubur. Bila muka nakir tanya tentang apa yang kita lakukan di dunia, tapi bagi wali Allah, dia tidak ada masalah di dalam kubur. Kemudian takut yang ketiga di padang mahsyar. Padang mahsyar bila dikumpulkan. Takut di padang mahsyar ni, perjalanan daripada kita keluar daripada kubur kita menuju kepada mahsyar itu perjalanan yang dahsyat, yang panas, yang matahari sejengkal. Kan? Tapi bagi wali Allah, dia tak ada benda tu. Dia dibayangi oleh bayang-bayang teduh. Zil dia panggil. Lepas tu, takut yang keempat ialah masa sitian sirat. Kita nak, orang kata nak lalu kok Jahannam tu. Setiap orang kena lalu kok Jahannam. Dalam surah apa? Surah Naba. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam itu adalah ia tempat laluan. Semua orang kena lalu kot tu. Litaghina ma'aba, bagi orang yang jahat masa di dunia, dia jadi tempat tinggal. Ma'ab, tempat tinggal. Orang lain lalu je, tapi orang jahat ni dia duduk situ. Dia tak boleh nak lepas, kena tahan. Labithina fiha ahqaba. Dia tinggal situ berkurung-kurung lamanya. Kan? Duduk situ berkurung-kurung, bukan bertahun, berkurung-kurung lamanya. Dia duduk situ, dia makan apa? La yadhuquna fiha barda. Duduk situ panas sangat, berkurung-kurung panas. Tak rasa barda, tak rasa sejuk pun. Wala syaraba, tak ada minuman pun. Berat, berkurung-kurung, bukan 2 hari. 2 hari okeylah. Ni berkurun. Ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Sejuk panas sentiasa dan minuman pun tak ada. Illa hamima wa ghassaqa. Kalau nak minum juga, minta juga kepada Allah, Allah beri air, nama dia Hamid. Dahlah panas, diberi air panas yang mendidih. Wa ghassaqa. Air ghassaqa. Air hak kita ludah tu, air longkang, air darah, itu yang diberi. Tapi terpaksa minum kerana dahaga sangat. Nah, jazaa'an wifaqa. Kenapa sampai begitu? Itulah balasan kerana di dunia terlalu leka. Kerana dunia terlalu leka. Jazaa'an wifaqa. Itu kita kata bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia selamat. Orang wali Allah ni selamat daripada benda tu. Dah keempat, tempat takut, kan? Yang kelima, tempat kita takut lepas pada titian sirat tu, lepas bicara tu, kita tak boleh jumpa balik pokok kita ni. Tak boleh jumpa. Kita ada anak, tak boleh jumpa dengan anak. Ada keluarga, tak boleh jumpa keluarga. Ada kawan-kawan yang kita kasihi, tak boleh jumpa. Sedangkan itu nikmat. Bagi wali Allah, dia akan berjumpa sesama yang bertakwa dengan mereka, terutama keluarga dia. Itu yang kelima yang kita takut, tak boleh jumpa kita. Kita lah ni habis harta. Kita cari harta, kita tinggal anak cucu kita. Tapi adakah tinggalnya kita, harta kita kepada anak cucu kita tu boleh menjamin kita jumpa balik di akhirat? Kan? Sedangkan kita pasti berjumpa. Dalil Quran. Ni. Jadi sekarang ni kalau kita ada harta lebih, kita
buat infak macam mana nak supaya keluarga kita bersatu. Nak Ramadan ni biar bersatu, biar tidak berpecah, walaupun susah pun. Sebab kita kena berdepan dengan suatu khauf besok. Daripada khauf ini kita nak, dan last sekali yang keenam, kita takut ialah takut tidak dibenarkan masuk syurga dan diletak dalam neraka. Ataupun dia tak letak dalam neraka, tak letak dalam syurga, duduk di perbatasan. Nah, di perbatasan antara syurga dengan neraka, tinggal situ bertahun-tahun. Macam mana? Orang ni orang yang dapat pahala 50-50, tak boleh ke syurga, tak boleh ke neraka. Dan surah Al-Quran sebut surah Al-A'raf. Al-A'raf, orang yang duduk di perbatasan antara syurga dengan neraka. Inilah 6 tempat yang menakutkan kita. Jadi bagi wali Allah, dia tak takut. Bahkan dia terlepas daripada itu, lantaran itu, walahum yahzanun. Ayat berikut, dia tidak akan bersedih. Kalau kita tengok perkataan khaufun dengan yahzanun tak sama kan? Kita belajar, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini yahzanun. Hazan makna kata terbitan, khaufun samalah. Tapi yahzanun dia guna fi'il mudhari'. Bak takut bila nak tepat adik dia lalu, lepas habis takut. Tapi tidak sedih ni, dia akan tidak sedih maknanya sukalah, seronok ataupun sedih. Sedih berpanjangan, tidak sedih pun berpanjangan, gembira. Sebab tu dia guna yahzanun, fi'il mudhari', present continuous tense. Maknanya berterusan orang yang masuk syurga itu tidak akan bersedih, bahagia selama-lamanya. Jadi wali Allah ni tak takut kerana dia lepas daripada 5-6 perkara tadi, dan dia bila masuk syurga dia akan gembira dan tidak akan berlaku lagi kesedihan ke atasnya. Dan dia lupa dah dunia, dia lupa dah dunia. Dah boleh akhirat, lupa dunia. Gitu bagi mereka. Ini kelebihan wali Allah di dunia, di akhirat nanti. Kelebihan wali Allah. Apa amalan wali Allah? Siapa dia dapat begitu? Apa amalan dia di dunia? Kata Allah dalam ayat 63 tu, amalan dia ialah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tu je, pendek je ayat. Amalan dia semasa di dunia, alladzina amanu, wali Allah ni ialah orang-orang yang mereka itu beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka semasa sepanjang hayat di dunia ini dia boleh jaga diri daripada lawan ataupun meninggal perintah Allah, melanggar larangan Allah. Dia jaga tu je. Bukan wali Allah ni maqam dia tinggi, tapi dia boleh jaga Allah, bertakwa. Yattaqun fi'il mudhari', sentiasa daripada hidup dia sampai dia mati, dia boleh jaga Allah, boleh takwa. Takwa ni mungkin kita kata kanu yattaqun. Apa makna takwa? Takwa ni maknanya ya'maluna as-salihat. Tak amal tu dia buat amal soleh tapi tak putus, tak terputus. Sehingga dia boleh naik ke tahap boleh mempertahankan diri. Kok mana pun bab semaya ni dia jaga. Dia tak tinggal. Itu yang takun. Orang solehnya dia boleh jaga. Bab semaya dia jaga. Bab puasa dia jaga, bab segala-galanya dia jaga agama. Jaga sungguh-sungguh. Dia tak nampak kepentingan dia benda-benda yang Allah larang. Walaupun nampak seronok, tapi benda yang Allah larang dia tak buat. Yang ni yattaqun, dia boleh jaga diri. Nah, taklah berat tapi susah nak jaga diri, nak jadi takwa. Amanu di sini iman kan? Alladzina amanu. Aulia Allah ni alladzina amanu. Rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Ada 6. Amanu billah. Amanu bi malaikatillah. Amanu bi rusulillah.
Lagi 3. Amanu bi kutubillah. Kitab-kitab yang diturunkan. 4. Amanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhirat. 5. Amanu bil qadari bil qada wal qadar. Bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Beriman dengan ketentuan Allah, baik buruk datang daripada Allah. Ni wali Allah Subhanahu wa taala. Kita kata beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Wali Allah dia beriman dengan Allah. Dia percaya hak Allah cerita. Jadi kita nak tahu kat mana hak Allah cerita kita nak percaya ni. Quran lah. Quran keseluruhan itu kalamullah, kan? Kalamullah. Jadi kita nak beriman dengan Allah, kita kena faham kalam Allah. Kan? Sebab itulah bila sampai Ramadan, kita khatam Quran, kan? Semua orang, banyak kawan khatam Quran. Khatam Quran, Quran ni tanggungjawab kita ada 4. Ada 4. Baca, faham, hayati, amal. Yang kita khatam tahap berapa? Tahap baca, ya kan? Kebiasaan. Jadi alhamdulillah lah. Kalau kita boleh sampai darjah baca, faham. Faham tu makna faham bahasa Arab, bahasa Quran. Yang ketiga, hayati. Hayati tu kita baca ayat, kita boleh keluar. Kita boleh keluarkan apa yang ayat tu nak. Itu dia panggil tadabbur ataupun penghayatan. Akhir sekali dia boleh amal. Dia boleh amal. Contoh muslimin muslimat sekalian. Orang tu happy selalu. Gembira dia. Walaupun dia diuji Allah dengan macam-macam, tapi dia gembira. Sebab apa dia gembira? Sebab bismillah je. Sebab bismillah je dia gembira. Apatah lagi kalau dia baca Fatihah, dia gembira sangat. Dia baca Fatihah. Sebab apa? Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu jaminan dalam semua kerja dia. Cuba tengok. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, ayat ni tak lengkap. Ayat ni kita kena sambung dengan kerja kita. Contohnya, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, aku berpuasa. Maka sepanjang puasa kita itu dirahmati Allah. Apa makna dirahmati Allah? Allah akan jamin rezeki kita hari itu. Allah akan jauhkan musibah kepada kita pada hari itu. Allah akan redha dengan perbuatan kita pada hari itu. Maka tiga-tiga ni tidak ada dah yang lebih baik daripada tu. Jaminan Allah. Maka orang yang hanya membaca bismillah, dia rasa happy. Dia rasa jaminan ada. Dia rasa dijaga Allah. Dia rasa diredai Allah. Dia rasa dia akan dimuliakan Allah. Jadi apa lagi yang lebih besar daripada Bismillahirrahmanirrahim? Kan? Apatah lagi dia baca Alhamdulillah. Orang baca Alhamdulillah sentiasa, dia punya wajah dia sentiasa tersenyum, ceria. Sebab apa dia ceria? Sebab huruf je, huruf Quran. Alhamdulillah, huruf ha pedas. Kalau kita baca kan, kita kena sebut ha pedas betul, baru dia senyum. Kalau ha pedas tu tak masuk dalam makhraj dia tak jadi senyum. Alhamdulillah, dia senyum automatik. Jadi orang tanya sedih macam mana? Alhamdulillah, senyum nampak tak? Mudah-mudahan dengan sebut Alhamdulillah tu, Allah datanglah rahmat dia daripada Ar-Rahmanir Rahim. Anda tanya sahabat-sahabat, kenapa kamu sebut Alhamdulillah? Kerana ada 3 sebab. Tak sebut Alhamdulillah kerana 3 sebab. Pertama, Alhamdu, puji-pujian itu lillah pada Allah. Kenapa kamu puji pada Allah? Tak puji kepada imam, tak puji kepada suami, tak puji kepada orang. Sebab orang ni masing-masing ada tujuan. Tapi Allah, dia ada 3 sebab. Pertama, dia Rabbil Alamin. Dialah Tuan kita, Rabbil Alamin, dan Tuan segala-gala alam ni. Sebab itu kita suka. Kita kata Alhamdulillah. Yang kedua, dia Tuan kita, dia bersifat Ar-Rahmanir Rahim. Dia ni beri dunia, beri akhirat. Siapa tak suka? Dan yang ketiga, kita suka Allah, kita suka sebut Alhamdulillah kerana besok bila kita mati, Malik, dia juga Malik Yaumini. Dia yang akan bawa kita ke syurga.
Tak ada orang lain. Sebab itu kita kena sentiasa dengan memuji Allah, alhamdulillah. 3 sebab itu. Maka disebabkan 3 itulah kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini wali-wali Allah yang dia faham tentang iman, yang kita mudah-mudahan kita boleh ikutlah sifat-sifat wali Allah. Tu beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat. Malaikat ni duk jaga kita. Dalam majlis kita ni, tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa ada masalah, ada sakit, doa duk dalam majlis ni, pasti malaikat amin. Pasti malaikat amin disebut dalam hadis. Jadi amin malaikat ni tidak ada hijab. Malaikat ada bersama kita dan menulis apa yang kita buat, apa yang kita fikir, apa yang kita niat. Itu beriman dengan malaikat. Contoh, kitab, beriman dengan kitab, rukun iman. Kitab ni kitab Quran lah sekarang. Dan kita beriman juga dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ini. Beriman dengan Rasul, Nabi SAW, dan Rasul-Rasul sebelumnya. Beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ialah hari yang kita akan duduk sana buat selama-lamanya. Sini sekejap je. Dan yang akhir sekali, beriman dengan qada dan qadar. Sesuatu yang berlaku pada kita adalah ketentuan Allah, dan qadar yang kita dapat ialah mengikut keimanan kita. Kalau kita menerima ketentuan Allah itu dengan hati yang baik, kita akan mendapat kehidupan qadar yang baik. Kalau kita tak terima, kita akan berdepan dengan qadar yang kita akan bersedih dengan qadar yang Allah tentukan itu. Itu kita yang akan mencorak segala kehidupan kita. Itu. Jadi rukun iman itu, wali-wali Allah ni alladzina amanu, dia beriman. Dalam masa sama, wa kanu yattaqun, mereka selama-lamanya praktis iman dia, praktis. Kanu yattaqun, praktislah. Dan dia boleh istiqamah dengan praktis dia tu. Muslimin muslimat sekalian, dengan cara ini juga ana suka sebut kita ni Ramadan baru start hari ni kan. Kita amal kita ni puasa ke, tarawih ke, dalam Quran dia sebut kita kena pasti hak kita buat ni Allah terima. Kena pasti, kena confirm yang kita buat ni Allah terima. Ada 4 kan, 4 tanda. Ni mungkin sahabat-sahabat yang belum dengar, yang baru join. 4 tanda kita ni amal Allah terima. Yang pertama apa dia? Ilmu, kan, ilmu. Ni wali-wali Allah dia ada ilmu. Yang kedua, niat. Kita niat. Duduk dalam masjid ni kita niat. Yang ketiga, ikhlas. Cari redha Allah. Kita buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk-tunjuk orang kita puasa ni dan seumpamanya. Mesti kena ikhlas. Ikhlas ni apa? Ibtigha amardatillah. Cari redha Allah. Kita nak Allah terima. Orang terima tak terima ikut dia. Tapi yang Allah terima nombor 1 kita. Itu dia panggil ikhlas. Yang keempat, sabar. Sabar ni bahaya. Semalam kita tengok, kita boleh mari penuh masjid. Tapi boleh sabar tak sampai akhir Ramadan? Penuh sama. Hak tu cabaran kita. Amal soleh, dia kena ada tu. Dia kena sabar. Kalau start awal dengan mari masjid, sampai akhir Ramadan kena mari masjid. Sebab ini sesi latihan kita selama sebulan. Sesi latihan kita selama sebulan. Kalau sebulan ni kita boleh lalui dengan penuh kesabaran, berjaya sampai akhir Ramadan, maka 11 bulan akan datang mudah bagi kita. Kan? Hari ni kita rasa seronok. Tak? Sebab kita tidak dibebankan oleh syaitan. Syaitan telah diikat, kita rasa ringan tubuh hari ni. Sebelum ni nak mari masjid rasa berat. Lah ni mudah nak mari masjid. Sebab kita tidak ada orang yang tarik kita untuk tidak mari masjid. Syaitan diikat semua. Dia rasa ringan sikit hari ni. Saya pun rasa ringan je. Sebelum ni rasa berat. Berat tubuh nak mari, sakit. Hari ni rasa ringan. Seronoknya sebulan je dia. Ayyaman ma'dudat. Berapa hari ni, lepas ni habis. Jadi masa ni lah kita kena latih. Istiqamah, sabar untuk kita jadikan amal soleh. Jadi sahabat-sahabat muslim-muslimat sekalian, pastikan amal kita soleh.
Orang kata, kalau orang tanya, amalmu soleh tak? Puasamu Allah terima tak? Terima? Kita kena jawab gitu. Kalau kita kata, tak tahu terima ke tak? Tak boleh. Sebab Allah letak syarat. Syarat pertama membuat kena reti. Kalau tak reti, tanya, belajar. Syarat yang kedua kena niat, kita dah niat. Syarat ketiga kena ikhlas, kita ikhlas. Syarat yang keempat, kita istiqamah, kita sabar buat benda yang kita buat tu. Sampai penghujung. Kalau kita buat sampai penghujung sabar, itu dah masalah. Tapi kalau mari sekali, seminggu sekali, sedangkan sebulan ni, 30 hari, kita mari 2-3 kali je. Tak mari. Maknanya syarat amal soleh tak jadi. Tak jadi. Tak cukup. Tak boleh nak kata kita soleh. Sebab kita tidak istiqamah dengan apa yang kita rancang. Apatah lagi kewajipan-kewajipan besar macam solat 5 waktu, puasa hak sunat pun, tarawih pun kalau kita kata nak buat 20 rakaat, kita kena istiqamah. Tak boleh hari ni buat 20, esok buat 8. Lusa buat 15. Tak istiqamah. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, senang je nak jadi wali Allah, tapi nak istiqamah payah. Alladzina amanu, ni wali Allah. Mereka itu beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah sampai mereka kembali kepada Allah. Yattaqun continuous tense. Maknanya sekarang sampai mati dia bertakwa kepada Allah. Jadi ayat berikut Allah kata, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Berhenti setakat tu. Atau kena berhenti tu. Kena wakaf, tak boleh nak sambung. Sebab cerita berbeza. Lahum, untuk mereka. Lahum tu untuk wali lah. Bagi mereka, yakni wali-wali Allah itu, al-busyra, kegembiraan, khabar gembira. Di mana khabar gembira? Fil hayatid dunya, semasa hidup di dunia. Wali Allah ni kita nampak dia bermiskin, susah, tapi dia ni dijaga Allah. Dia tidak lapar. Kadang-kadang dia lapar perut tapi hati dia tak lapar. Wali Allah ni busyra, sentiasa happy dia di dunia, wa fil akhirah, di akhirat. Akhirat tu ayat 62 tu. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia Allah jaga rezeki dia. Allah jaga keamanan dia. Allah jaga kehidupan dia. Walaupun dia tidaklah dilihat kaya ataupun dia kaya sangat, tapi dia wali Allah. Ada tak orang yang kaya jutawan wali Allah? Ada? Kan? Di zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf kan? Orang yang kaya tapi wali Allah. Kan? Yang mengorbankan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Habis tak kita berhenti situ. Maknanya wali Allah kalau kita nak kenal dari sudut amal dia ayat 63, dari sudut balasan dia ayat 62 dan sebahagian daripada ayat 64. Ayat 64 juga la tabdila li kalimatillah. Itu simple sentence. Satu ayat yang sempurna. La tabdila li kalimatillah. Wali-wali Allah ni dia tak ada penangguhan dalam apapun tugas yang Allah bebankan ke atas dia. Dia tak ada penangguh. Kita ni banyak tangguh kan. Dia tak ada. Siapa masa hak Allah suruh dia buat hak Allah dulu. Walaupun depan dia macam-macam peluang dunia, dia tak buat. Dia buat Allah dulu, baru dia buat hak dia. Tak? Ni la tabdila. La ni dia panggil la nafiah lil jinsi. Cuba tuan-tuan tengok tu. La tabdila. Makna wali-wali Allah ni, dia tak ada orang kata bab-bab agama ni, dia tak main tak gadai lah. Tak gadai. La tabdila. Kalau kita baca la tabdilu, la tabdili, tak boleh. Kita akan jadi syirik pada Allah SWT. La nafiyah li jinsi ni, itu janji Allah. Kalimatillah tu makna janji-janji Allah. Perintah-perintah Allah. Kan? Satu, janji Allah, orang yang buat baik, Allah nak balas dengan syurga, dia tak tukar. Dia ambil hak tu. Orang buat jahat,
masuk neraka, dia tak tukar, dia lari daripada benda tu. Dan kalimatillah juga Allah suruh dia buat, Allah larang dia berhenti. Ini je. Dan dia konsisten sampai dia mati. Wali-wali Allah SWT. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kata Allah dalam ayat berikutnya, kalau kita dalam hidup kita tidak ada gantian, kalau Allah itu beritahu, kita tak ada lagi dalih untuk tidak buat, maka apa kata Allah orang macam ni? Zalika huwa, yang demikian itu dialah al-fawzu, kemenangan, kejayaan al-azim, yang maha besar. Maknanya kita nak dalam hidup kita al-fawzul azim. Ni target kita. Fawzul azim, kalau kita ambil daripada al-fawzul azim ni, bawa ke belakang, kita kata untuk mencapai kemenangan yang besar dunia akhirat ni, kena jadi wali Allah. Jadi nak jadi wali Allah, nak buat macam mana? Kita ke belakang. La tabdila li kalimatillah. Kita tak boleh tangguh-tangguh apa yang Allah tentukan. Jadi kalau kita tak tangguh apa yang Allah tentu, kita buat dengan sempurna, maka bagi kita lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan dijamin kebaikan-kebaikan yang menggembirakan di dunia dan akhirat. Dan mereka ini juga alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, boleh tahan, boleh jaga amal soleh mereka. Dan untuk inilah yang digelar ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alhamdulillah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita berkenalan dengan wali Allah dari sudut balasan dan juga amalan mereka. Mudah-mudahan Ramadan yang kita mula pada hari ini, pada semalam lagi, kita boleh cuba bentuk diri menjadi wali Allah, awliya Allah SWT melalui kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berikut, wala yahzunka qauluhum, wala yahzunka qauluhum. Ini satu nasihat Allah kepada Nabi dan kepada kita. Wala yahzunka, janganlah menyedihkan engkau oleh qauluhum. Qaulu tu fa'il kepada yahzun. Hazuna yahzunu qauluhum, menyedihkan engkau oleh kata-kata mereka. Nabi dalam hidup dia berdepan dengan caci hamun orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, musuh-musuh. Allah kata, Allah bagi nasihat kepada Nabi, wahai Muhammad, tak payah bersedihlah dengan sebab kata-kata mereka itu. Huzni ni, tuan-tuan, stres lah, kita kata stres. Bahasa mudah hari ni, stres. Stres sebab apa? Sebab kita tak dapat apa yang kita nak. Kita nak, sepatutnya kita nak bahagia, tak bahagia. Sepatutnya kita duit banyak, tak banyak duit. Sedihlah kita, yahzun. Jadi Allah kata jangan menyedih, jangan sedih. Kalau tidak yahzun, dia akan jadi mana? Jadi happy ya. Yahzun ni sedih, lawan dia happy. Sebab apa Nabi tak Allah benarkan dia jadi sedih? Maknanya Nabi kena happy sentiasa. Sebab apa kita kena happy? Apa punca kita happy? Kata Allah, innal izzata lillahi jami'ah. Kemuliaan, izzah, rasa happy. Izzah ni happy ya. Rasa happy, rasa bangga, rasa mulia, rasa sempurna itu lillah, milik Allah. Kerana Allah. Allah yang punya. Maka kalau kamu dekat dengan Allah, apapun benda yang menyedihkan kau, la yahzunuka wahai Muhammad, jangan engkau rasa sedih. Mana? Kita nak Pak Tih ni payah benar. Payah sungguh. Kan? Kita mari masjid, kita puasa, kita doa pada Allah. Tapi sedih gitu, sedih kerana harta, sedih kerana anak, sedih kerana apa, macam-macam sedih. Tapi semaya. Nabi, Allah larang, jangan sedih kau wahai Muhammad. Sebab mulia itu bukan pada harta. Sebab mulia itu bukan pada segala-galanya. Mulia itu milik Allah kerana Allah. Maka kalau dah mutaat pada Allah, Allah jamin kamu.
Fa innal izzata lillahi jami'a. Jami'a, semua sekali. Huwas sami'ul alim. Hak ni penting ni. Dalam 99 nama Allah, dipilih 2 nama Allah di sini. As-Sami' Al-Alim. Kenapa? Dalam bab sedih ni, dalam bab stres, kita kena faham 2 nama Allah. Kita stres kerana tak dapat, stres kerana tak berjaya, stres kerana macam-macam. Ingat pada 2 nama Allah. As-Sami'. Sami' apa makna? Maha mendengar. Maha mendengar dikait dengan kita kena rayu dia, kena ayat, kena beritahu pada Allah, ya Allah, aku sedih ni sebabnya, engkau beri hilanglah kesedihan aku, engkau sahajalah milikku. Lillah tu, fa innal izzata lillah, engkau sajalah tempat aku merengadu. Jadi Allah dengar kita rayu. Dalam masa yang sama, alim. Alim apa makna? Maha mengetahui. Dia tahu apa niat kita, perasaan kita. Kita berperasaan, mungkin suami tak tahu perasaan kita, mungkin isteri tak tahu perasaan kita, tapi Allah alim, dia tahu perasaan kita. Maka serahlah perasaan kita kepada Allah, biar Allah urus perasaan kita. Niatlah dengan elok-elok, sebab Allah jaga, dia tengok pada niat yang kita buat. Kita marah kepada orang dengan sebab apa? Bila kita marah kerana Allah, dia tidak melampaui marah kita. Dia marah diikuti oleh sabar, dia marah diikuti oleh maaf, dia marah tidak berpisah, tidak bercerai-berai. Itu marah pun ada had, sebab dia marah lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Jadi diambil perkataan as-sami' al-alim ini supaya kita kena jaga lidah bila bercakap, biar Allah tahu kita ni bercakap, Allah dengar. Alim, kita kena jaga hati kita, jangan bersedih, kerana Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang jaga hati, jaga niat. Itu penting dalam ayat 65 ni. Jangan bersedih kerana sesuatu yang kita lalui, kerana Allah, kemuliaan itu milik Allah. Fa innal izzata lillah jami'an. Semua kemuliaan itu milik Allah. Tak ada kita bahagia kerana duit. Kita tak bahagia kerana duit, kita tak bahagia kerana suami, kita tak bahagia kerana isteri, kita tak bahagia kerana anak, kita bahagia kerana Allah yang kurnia kepada kita. Maka Allah Maha mendengar, mintalah kebahagiaan daripada Allah. Allah Maha mengetahui, niatlah dengan niat yang baik apa yang kita inginkan. Allah sangat mengetahui. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita berhenti setakat ayat 65, insya-Allah. Kita sambung dengan izin Allah SWT besok ayat 66, insya-Allah. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir dan juga sahabat-sahabat Facebook yang menambah beberapa poin yang berkaitan dengan amal soleh, ilmu, niat, ikhlas dan juga sabar ataupun istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua, insya-Allah.